Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Sini RTM, anda bersama saya Fahazim. Pemain skuash wanita kebangsaan Aifah Azman bersedia untuk membuka lembaran 2024 untuk keluar dari zon selesa. Ia termasuklah menjalani latihan lebih panjang di luar negara. Aifah akan menjalani latihan selama 2 bulan di England bermula Mac ini dan akan berlatih bersama pemain dalam kelompok 20 teratas di sana. Pemenang pingat emas Sukan Asia acara berpasukan wanita ini berharap peluang berlatih dengan pemain terbaik di sana akan membantu meningkatkan lagi tahap permainannya. Selain latihan di England, atlet dari Kedah itu juga dijadualkan bertanding dalam beberapa kejohanan di London dan Manchester. Aifah yang memenangi kejohanan skuash terbuka Malaysia 2021 itu akui tidak sabar untuk menonjolkan diri dengan mencipta lebih banyak kejayaan dalam kejohanan bertaraf lebih tinggi tahun ini. Perlawanan sulung Aifah tahun ini adalah berdepan pemain ke-49 dunia, Grace Gear dari England pada kejohanan juara-juara 2024 di New York dari 17 hingga 25 Januari ini. Berita malang buat Kelantan FC apabila disahkan tidak layak beraksi pada saingan Liga Super musim depan. Ia berikutan skuad dari Pantai Timur itu gagal memperoleh lesen kebangsaan selepas tamat tarikh tutup pada Ahad. Pengerusi Badan Bebas First Instance Body FIB, Sheikh Muhammad Nasir Sheikh Muhammad Syarif berkata, keputusan itu dibuat pada mesyuarat pelesinan Kelab Liga Bola Sepak Malaysia MFL FIB yang diadakan secara dalam talian. Jelas beliau Kelantan gagal melengkapkan 2 kriteria kewangan di bawah sub-kriteria F04 dan sub-kriteria F11 sebelum tarikh akhir yang ditetapkan masing-masing pada 30 November dan 31 Disember. Ini antaranya membabitkan tunggakan KWSP dan Perkeso. Bagaimanapun, Sheikh Muhammad Nasir menjelaskan Kelantan masih ada peluang untuk mengemukakan rayuan kepada Badan Rayuan Pelesinan Kelab MFL sebelum 5 petang 8 Januari ini. Skuad The Red Warriors menamatkan saingan Liga musim lalu di kedudukan tercorot dengan hanya mampu memungut 8 mata daripada keseluruhan 26 perlawanan. Persatuan Hoki Kuala Lumpur PHKL mengumumkan akan menyertai Liga Hoki Malaysia musim ini menerusi Kuala Lumpur City KLCT. KLCT ditubuhkan dengan kerjasama beberapa agensi seperti Majlis Sukan Wilayah Persekutuan MSWP. Presiden PHKL I. Vignes Warren berkata KLCT akan menghantar 2 pasukan iaitu lelaki dan wanita pada kejohanan berkenaan. Ditemui pada sidang media di Stadium Hoki Kuala Lumpur, beliau berkata kedua-dua pasukan ini akan diwakili anak jati Kuala Lumpur berusia 21 tahun dan ke bawah. Dari segi jangka masa panjang, kita mahu jadikan kelab ni sebagai satu kelab berasas Kuala Lumpur yang asal usul Kuala Lumpur untuk warga Kuala Lumpur, untuk semua komuniti main. Jadi ada fan base dan sebagainya lah dari segi jangka masa panjang. Itu yang kita target. Jadi sebab tu kita namakan brand sebagai Kuala Lumpur City dari segi Liga Hoki Malaysia. Sementara itu, PHKL juga merancang menganjurkan kejohanan Liga Hoki dalam Dewan tahun ini. Jelas Vignes Warren, ia bertujuan memberi peluang kepada pemain hoki padang meningkatkan kemahiran serta prestasi mereka dalam sukan berkenaan. Dan kita pun tahu sukan ini dipertandingkan di SEA Games, ada Piala Dunia dan sebagainya. Jadi adalah tugas kami untuk memperkenalkan sukan ini pada tahap yang lebih konsisten. Memang sebelum ni pernah dipertandingkan. Kita ada Malaysia Indoor Hockey League, kita pernah main indoor tournament sebelum-sebelum ni. Tapi sekarang kita juga nak mengadakan satu Liga Hoki Indoor. Tambahnya, penting untuk kejohanan itu diberi nafas baharu bagi memberikan saingan lebih kompetitif buat pemain negara. Dalam perkembangan Sukan Malaysia Sukma Sarawak 2024, Persatuan Angkat Berat Kedah PABK menyasarkan 3 pingat emas pada kejohanan yang akan berlangsung dari 17 hingga 24 Ogos ini. 8 atlet lelaki dan 8 atlet wanita akan menggalas misi tersebut dengan menyertai beberapa kategori yang dipertandingkan. Presiden PABK yang baru, Yahya Sani berkata, persiapan rapi telah dilakukan untuk membantu kontingen Kedah mencapai sasaran berkenaan.
kita akan berusaha untuk melahirkan atlet yang berkemampuan untuk bersaing di peringkat bersama, dan insyaAllah kita akan keluarkan sasaran selepas melihat keupayaan atlet-atlet yang ada sekarang. Sekarang ni 64 tu membuat kita nyasar. Yang 2 lagi tu kita tengok pada pertandingan akan datang, insyaAllah. Beliau bercakap kepada pemberita selepas diumumkan sebagai Presiden PABK yang baru pada Mesyuarat Agung bagi sesi 2024-2026 di Menara Al-Usta. Tambahnya, kejayaan terbaru atlet angkat berat Kedah Nur Syazwani Razi menghadiahkan pingat gangsa dalam kategori 64 kg wanita di Sukan C 2023 membuktikan negeri itu tidak ketandusan atlet berbakat. Saingan Terengganu Monsoon Challenge 2023. Kesemua pelayar Malaysia bakal menerima tentangan negara luar termasuk Thailand, Singapura dan India bagi merebut kejuaraan edisi kali ini. Presiden Persatuan Pelayaran Terengganu, Ibni Amin Busu selaku penganjur berkata, ini sekaligus menjadi pentas ujian terbaik buat kesemua wakil negara. Jelas beliau, kejayaan ini juga boleh dijadikan platform menghadapi Tamasya Sukan C di Thailand pada 2025. Walaupun kita kata tak banyak negara luar yang dapat kita tarik dengan kos yang constraint kita itu, walau bagaimanapun kehadiran mereka telah memberi saingan yang baik kepada pelomba-pelomba ataupun player-player daripada negara kita. Sementara itu, pasukan dari antarabangsa turut teruja bersaing bersama pelayar dan pasukan terbaik di Malaysia. As we know, Malaysia is one of the strongest team in sailing. So having a chance to sail with all Malaysian teams, especially Terengganu team, very strong and very warm welcome from the team. Jago pelari menara negara So Wai Ching memulakan lembaran 2024 dengan penuh bergaya apabila berjaya memenangi King Dao Vertical Marathon di China pada Isnin. Wai Ching menamatkan larian mendaki 2,121 anak tangga bagi menawan menara setinggi 81 tingkat itu dengan catatan 12 minit dan 17 saat. Ia merupakan rekod baharu lapangan yang sebelum ini dipegang pelari tempatan Shi Ai Ai. So I'm so happy to break the record. The previous course record 12 minutes 45 seconds by Si Ai Ai, and today I took it down to 12:17. So break the record by 28 seconds. Thank you so much to all my sponsors and appreciate all your support. Thank you. Kejohanan tenis antarabangsa Brisbane, jago dari Bulgaria Grigor Dimitrov bangkit daripada kekalahan set pertama untuk menjinakkan Andy Murray dari Britain di pusingan pertama. Dimitrov yang juga pilihan kedua kejohanan bermula goyah apabila tumpas 4-6 di set pertama. Namun, pemain nombor 14 dunia itu kembali memberi tentangan sengit di set kedua untuk menang 7-5. Momentum itu diteruskan di set penentuan apabila mudah mendominasi perlawanan dan menang dengan keputusan 6-2 untuk mara ke pusingan kedua. Dimitrov akan bertemu pemenang satu lagi pertarungan antara Li Tu dari Australia yang turun menentang Daniel Admire dari Jerman hari ini. Sementara dalam kategori perseorangan wanita, juara Grand Slam 4 kali, Naomi Osaka juga layak ke pusingan kedua. Biarpun baru kembali membuat kemunculan dalam saingan elit selepas berehat lebih setahun kerana melahirkan anak pertama, ia nyata tidak menjejaskan prestasinya. Osaka mudah menang 6-3 di set pertama, namun berdepan kesukaran di set kedua sebelum menang 7-6 ke atas pemain Jerman Tamara Korpach. Osaka selepas ini akan bertemu bekas pemain nombor 1 dunia Karolina Pliskova yang mendapat bye ke pusingan kedua. Kapten Luton Town Tom Lockyer semakin pulih selepas mengalami serangan jantung semasa perlawanan EPL berdepan Bournemouth awal bulan ini. Pemain antarabangsa Wales itu dimasukkan ke hospital pada 16 Disember lalu selepas rebah di atas padang pada minit ke-65 permainan. Aksi kedua pasukan selepas itu dibatalkan. Lockyer dibenarkan keluar dari hospital pada 21 Disember selepas alat bantuan jantung ICD dipasang untuk mencegah serangan jantung susulan. Sekian Stadium RTM dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Saya Fazim, salam Malaysia Madani, salam sukan untuk semua.